kepada bicara berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwudu untuk mendapat kesempurnaan ketika berwudu. Untuk mendapat kesempurnaan ketika berwudu, perkara yang disunatkan kita kena lengkapkan. Dan apa perkara yang kita amalkan, termasuk pembicaraan sekarang berkait dengan perkara yang disunatkan, kita lakukan berlandaskan kepada ilmu. Kita hak fardu wudu, rukun wudu atau tetap dah. Fardu wudu, rukun wudu yang 6 perkara dahulu panjang dah bicara. Untuk memastikan kita berwudu menunaikan fardu ataupun rukun wudu dengan ilmu, sama jugalah berkait dengan perkara sunat ketika berwudu. Jadi hak pengajian yang terdahulu, saya berhenti di pembicaraan perkara yang disunatkan ketika membasuh muka. Perkara yang disunatkan ketika membasuh muka. Membasuh muka serta niat wudu itu fardu wudu yang pertama, fardu wudu yang kedua. Sekarang nak membicarakan perkara yang disunatkan ketika membasuh muka. Ini sambungan pembicaraan yang terdahulu. Yang mana sebagaimana semua maklumi, kalau pengajian yang terdahulu ketinggalan, masih lagi boleh mengikuti dalam FB Money FM. Ini kelebihan apabila Money FM selain daripada live dalam radio, disertakan dengan live FB. Maknanya kalau ketinggalan, masih lagi boleh mengikutilah pengajian yang terdahulu. Jadi pergi kepada perkara yang disunatkan ketika membasuh muka, yang mana saya bicara dahulunya, ketika membasuh muka disunatkan memulai basuh daripada sebelah atas, sebelah dahi lah, turun ke pipi, turun ke dagu, disunatkan. Yang memang tak ada lah orang berwuduk pasti akan membasuh muka mulai daripada atas, turun ke pipi kanan kiri, turun ke dagu. Tapi memang disunatkan seumpama tu. Kemudian yang saya bicara, pembicaraan pengajian yang terdahulunya, ketika membasuh pipi, daripada atas sampai ke pipi kanan dan kiri, disunatkan basuh pipi kanan, pipi kiri disunatkan serentak. Dia yang disunatkan mendahulukan kanan atas kiri adalah ketika membasuh tangan sampai ke siku, fardu wudu yang ketiga, dan juga membasuh kaki sampai kedua buku lali, fardu wudu yang kelima. Ketika membasuh tangan sampai ke siku, ketika membasuh kaki sampai ke buku lali, disunatkan mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, mendahulukan kaki kanan atas kaki kiri. Itu yang disunatkan tayamun, makna mendahulukan kanan daripada kiri. Adapun ketika membasuh muka, pipi kanan, pipi kiri, sunat dibasuh serentak. Yang sunat dibasuh serentak juga walaupun ada kanan dan kiri, ketika membasuh pergelangan tangan, sunat wudu. Membasuh pergelangan tangan, sunat wudu. Pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, ada kanan kiri. Sunat basuh kedua tangan secara serentak. Pergi kepada nanti selepas daripada sapu kepala, fardu wudu yang keempat, sapu telinga. Itu sunat wudu. Sapu kepala, fardu wudu yang keempat. Sapu telinga, sunat wudu. Telinga, ada telinga kanan,
telinga ada telinga kiri. Sunat sapu telinga kanan, sapu telinga kiri serentak. Melainkan yang saya bicara pengantar terdahulunya, kalau kita hanya dapat menggunakan sebelah tangan, sama ada kudung, OKU, ataupun kena angin ahmar, sebelah tangan saja yang boleh digunakan, ataupun dua belah tangan comel, tapi sebelah tangan kena pegang wayar getah. Sebelah tangan kena pegang cerek air. Sebelah tangan pegang wayar getah, sebelah tangan pegang cerek air. Jadi maknanya yang boleh digunakan ketika gosok kawasan wuduknya, kawasan anggota wuduk hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Maka ketika membasuh pergelangan tangan, pegang cerek, pegang wayar getah, pegang cerek air dengan tangan kiri, basuh pergelangan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tukar balik, pegang pula cerek air, pegang pula wayar getah ataupun cerek air dengan tangan kanan, basuh pergelangan tangan kiri. Kemudian ketika membasuh muka, tangan kiri pegang ini wayar getah ataupun pegang cerek air, basuh daripada atas dahi, niat wuduk, kemudian turun ke bawah, tangan kanan yang boleh guna sebelah tadi ni, basuh, gosok sebelah pipi kanan, barulah pergi pada gosok sebelah pipi kiri. Ada kanan kiri tu. Apabila hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sampai kepada sapu telinga. Sampai sapu telinga, basahkan telinga kanan, basahkan tangan kanan, sapu telinga kanan, kemudian basahkan tangan kiri, sapu telinga kiri. Makna ada juga disunatkan mendahulukan kanan daripada kiri, dalam keadaan hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Ni hak pembicaraan pengajian yang terdahulu. Kemudian ketika membasuh muka, berwuduk ni kita memang disunatkan gosok. Sunat gosok. Ketika basuh muka, sunat gosok. Ketika basuh tangan sampai siku, sunat gosok. Bukan hanya masukkan muka bawah air pahit, kemudian kita biarkan muka kita di bawah air pahit, rata kita iling-iling gerak-gerakkan muka sahaja. Tangan tak digunakan untuk gosok muka. Disunatkan gosok muka. Jangan tak gosok. Basuh muka tu sunat gosok. Basuh tangan sampai ke siku sunat gosok. Basuh kaki pun sunat gosok. Ada ni. Yang mana pandangan dalam mazhab Maliki, kalau berwuduk, ketika membasuh muka contohnya, air rata tapi muka kita tak gosok langsung. Kita biar je muka kita bawa air pahit meratai kawasan muka. Tapi muka tidak digosok, biar begitu sahaja. Kalau pandangan dalam mazhab Maliki, wuduk tu tidak sah. Kita pandangan dalam mazhab Syafi'i, gosok ketika membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, sampailah kepada membasuh kedua belah kaki. Gosok tu adalah di antara perkara yang disunatkan. Kemudian ketika membasuh muka, ni saya akan susunglah. Sunat wuduk ni mengikut susunan tertib wuduk yang kita lakukan. Ni kita fokus kepada ketika membasuh muka. Nanti akan pergi pula perkara yang disunatkan ketika membasuh tangan sampai ke siku, pergi kepada perkara yang disunatkan ketika menyapu kepala, kemudian sunat menyapu telinga, kemudian perkara yang disunatkan ketika membasuh kaki, kemudian selepas selesai basuh kaki, bacaan-bacaan yang disunatkan kita baca. Jadi insya-Allah saya akan susung perkara yang disunat ketika berwuduk ni mengikut susunan wuduk yang kita lakukan. Jadi sekarang ni fokus kepada ketika membasuh muka. Cuma ada dalam
untuk petang ni dalam FB tak ada sebarang soalan lagi tu. Cuma hak pengajian terdahulu ada satu soalan. Ada satu soalan hak pengajian yang terdahulu. Yang mana insya-Allah lah kalau saya tak sempat nak jawab ataupun mungkin saya tidak perasan ataupun mungkin yang mengemukakan soalan tu dia tidak mengikuti hak pada masa live. Dia tengok FB Mani FM Talaki Safinatun Najah yang rakaman, kemudian dia tulis soalan. Jadi insya-Allah lah biasanya saya sebelum saya datang ke konti ni petang Jumaat ni, saya akan tengok dululah dalam FB. Kalau ada soalan-soalan yang saya tak tertinggal ke macam mana. Ada satu soalan. Saya pun tak bacalah nama yang soal ni. Sebab nak baca pun takut salah nama dia ni. Nama dalam FB ni nama pelik-pelik ni nama ni. Tak apalah. Soalan dianya, bolehkah kita basuh rambut muka dulu baru kita basuh muka? Adakah baca niat wuduk masa basuh muka atau masa basuh rambut muka dulu? Jadi soalan ni bunyi macam pelik sikit lah. Maksud di sini rambut muka ni mana bulu muka lah. Kita biasa panggil rambut ni di kawasan kepala. Kalau di kawasan muka, kita akan panggil bulu lah. Ini mungkin maksud di situlah. Mungkin maksud dia bulu muka. Jadi ketika kita basuh muka, masa bicara fardu wuduk yang kedua dahulu, kita wajib basuh sekalian bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Yang mana kita berwuduk, kita mulai daripada atas. Kita mulai daripada dahi. Berarti ketika berwuduk, kita mulai kena kawasan kulit. Bukan kena kawasan bulu. Bulu ni bulu kening. No, bulu ni bulu misal, bulu janggut. Jadi wuduk ni biasanya akan kena sebelah dahi belah atas. Jadi kena kawasan kulit dululah. Jadi bulu tu kemudian. Kita akan tak sekarang ni basuh kulit ke basuh bulu dahulu. Kita disunatkan basuh sebelah atas, sebelah dahi. Jadi di dahi tu tak ada bulu, ada kulit je. Jadi kita akan basuh di kawasan kulit lebih dahulu dan kita berniat ketika basuh kulit muka lah. Tak ada orang dia pergi basuh janggut dulu. Tu pelik lah tu. Dia pergi basuh janggut dulu. Janggut ni bulu yang tumbuh di dagu. Dagu ni termasuk di dalam kawasan muka. Dia pergi basuh janggut dulu. Songsang kau panggil gitu. Terbalik tak apalah. Kita buat masalah. Jangan buat gini. Ini cerita masalah je. Dia pergi basuh janggut dulu. Janggut ni bulu yang tumbuh di dagu. Dagu termasuk kawasan muka. Jadi ketika dia basuh janggut, mula-mula dia mula dengan basuh janggut. Dia pun berniat wuduk ketika basuh janggut. Sah je. Sah je. Ada ni. Jangan buat gitu tapi nak cerita ngesah sebab soalan ni tanya tu. Jadi saya ambil lah. Mungkin apa maksud dia nak faham tu. Apa maksud Wallahu'alam lah. Dia gini. Kita berniat wuduk ni ketika membasuh muka itu pada ghalib, pada kebanyakan. Hak tadi sebut bulu di dalam kawasan muka. Macam mana kalau di muka tu ada pembalut? Buat contoh ginilah sidang pendengar. Buat contoh di pipi dia tu ada pembalut sebab dibuat pembedahan di pipi kerana ada tumbuh daging ke di pipi. Contoh okay lah. Ataupun pipi dia luka kerana kena apa-apa ke. Jadi ada pembalut di pipi. Ketika berwuduk basuh muka, dia wajib basuh kawasan muka yang elok, kulit muka. Dia wajib sapu air atas pembalut di pipi. Kemudian satu lagi, dia wajib bertayamum.
Jadi dia wajib basuh kawasan muka yang elok. Dia wajib sapu air, bukan basuh. Sapu air atas pembalut di pipi. Dan dia wajib bertayamum. Kita tak mau cerita bab tayamum. Kita nak cerita bab basuh muka, kemudian sapu air atas pembalut di muka. Dia basuh muka dulu, dia wuduk. Kemudian dia basuhkan tangan, dia pun sapu air atas pembalut di pipi. Tiba-tiba, dia sapu air atas pembalut di pipi dulu. Muka tak basuh lagi. Kemudian baru dia basuh muka. Kalau dia buat seumpama tu, maka niat wuduknya adalah ketika sapu air atas pembalut di pipi. Niat saja akan bersemayang kerana Allah. Kemudian dia pun basuh muka, dah niat dah lah. Kalau ada buat gitu. Tapi biasa dibuatnya, basuh muka dulu. Kemudian di pembalut di pipi tu sapu air. Wajib sapu air, maka niat wuduknya ketika basuh muka lah. Tapi kalau dia buat sapu pembalut di pipi dahulu, muka tak basuh lagi, dia boleh tak niat wuduk di situ? Boleh lah. Dia ambil air, basuh tangan, dia pun sapu pembalut di pipi, niat saja aku ambil semayang kerana Allah. Kerana barulah dia basuh muka. Tak niat dah lah. Dia kata niat ketika membasuh muka, itu hanya pada Khalid. Pada ni. Soalan tu, dia niat ketika membasuh bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, contoh bulu janggut. Sah je niat wuduk tu. Tapi tak ada orang buat gitulah. Sebab disunatkan bicara terdahulunya, basuh muka mulai daripada atas. Jadi mulai daripada dahi. Maka air yang kena mula-mulanya di dahi, di kulit dahi. Maka niat wuduknya di situlah. Kemudian barulah pergi kepada bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Ini soalan pengajian yang terdahulu. Balik semula. Ketika membasuh muka tadi, sunat gosok. Kemudian ketika membasuh muka, disunatkan kita memastikan tepi mata kita gosok dengan jari telunjuk. Tepi mata. Tepi mata ni ada sebelah dalam, dekat dengan hidung. Ada sebelah luar, dekat dengan telinga. Tepi mata, mata kanan, mata kiri. Tepi mata ni ada sebelah dalam, dekat dengan batang hidung tu. Tepi mata ada sebelah luar. Tu nak pergi ke telinga lah tunya. Ketika basuh muka disunatkan kita gosok tepi mata tepi mata kanan sebelah dalam dan sebelah luar menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Jari telunjuk ni tangan kanan. Kemudian kita gosok tepi mata kiri sebelah dalam dan sebelah luar dengan telunjuk tangan kiri. Faham tak ni? Jadi masa kita basuh muka, kita menggunakan dua belah tangan. Sama ada kita ambil air koloh, kita menggunakan dua belah tangan. Ataupun kita masukkan muka di bawah pahit, kita menggunakan dua belah tangan ketika kita gosok kawasan muka. Jadi ketika kita dua belah tangan ni, pipi kanan, pipi kiri, disunatkan basuh serentak. Maka dengan kedua-dua telunjuk, tangan kanan, tangan kiri, telunjuk tangan kanan, berserta serentak dengan telunjuk tangan kiri ni, gosok tepi mata sebelah dalam, dekat dengan hidung, gosok tepi mata sebelah luar, dekat dengan telinga. Serentaklah. Sebab kita menggunakan dua belah tangan. Jadi, ni kalau ikut FB ni, nampaklah macam mana saya buat secara ringkas lah praktikal dia. Kalau ikut FB lah. Kalau ikut dengar radio tu, dengar perkataan je lah. Kalau ikut FB. Jadi, kita membasuh muka menggunakan dua belah tangan. Sama ada kita ambil air koloh, kita pun basuh muka daripada atas, turun pipi kanan kiri serentak. Kemudian, serentak juga telunjuk tangan kanan, telunjuk tangan kiri, gosok tepi mata sebelah dalam dekat dengan hidung dan gosok tepi mata belah luar dekat dengan telinga. Sunat ni sunat. Sunat gosok. Sunat gosok
tepi mata sebelah dalam dan tepi mata sebelah luar. Sunat gosok. Sidang pendengar, hak sunat gosok ni, dalam keadaan di tepi mata tu tidak ada kotoran yang menyebabkan terhalang air. Menyebabkan terhalang air. Faham tak ni? Kalaulah sebelah pagi ada kotoran. Kotoran ni tahi mata. Kotoran ni tahi mata. Tahi mata pula, tahi mata yang kerah ke. Maka kalaulah di tepi mata, contoh sebelah dalam dekat dengan hidung tu, ada tahi mata yang menyebabkan terhalang air, maka gosok tadi dengan telunjuk untuk menghilangkan tahi mata yang menyebabkan terhalang air. Itu bukan sunat, itu jatuh hukum wajib. Itu sebab dia ada tahi mata, kotoran di tepi mata yang menyebabkan air tak rata. Itu gosok tepi mata dengan jari telunjuk kanan dan kiri. Jari telunjuk tangan kanan, jari tangan kiri. Itu jatuh hukum wajib. Hak ni tak ada ni. Tak ada tahi mata. Tak ada kotoran di tepi mata yang menghalang air meratai di tepi mata. Itu sunat gosok tu. Kalau ada kotoran di tepi mata, wajib kena gosok untuk menghilangkan kotoran yang ada di tepi mata. Hak sunat ni, tengah-tengah hari itulah. Tengah-tengah hari tu kan, tak ada tahi mata. Tapi ketika basuh muka tu jangan lupa. Dua jari telunjuk tangan kanan dan kiri, jangan lupa. Peranan dia apa? Sunat gosok tepi mata sebelah dalam dan juga tepi mata sebelah luar. Dengan telunjuk tangan kanan, telunjuk tangan kiri. Jangan tinggal hak gosok tu. Hak tak ada apa-apa ni tepi mata ni. Ada ni. Dan juga disunatkan ketika membasuh muka, tangan kita tu ni gosok di hadapan hidung. Di hadapan hidung, atas daripada bibir mulut, atas daripada tempat misai tumbuh. Itu pun sunat juga tu. Sunat kita menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk untuk kita gosok di hadapan hidung. Ni gosok di hadapan hidung. Yang mana sama juga gosok di hadapan hidung ni hak sunat. Kalau di hadapan hidung tu tak ada kotoran yang boleh menghalang rata air. Kotoran apa di hadapan hidung yang boleh menghalang air? Contohnya dia selsema. Dia beringuh. Hinguh tu kadang-kadang dia akan jadi kering. Hinguh kering ni dia kadang-kadang kalau banyak dia ada zat. Zat hinguh yang tapi orang tua tak ada lah. Tapi kalau tengok budak-budak, ada dia punya, orang panggil apa? Keping-keping dia tu. Kau panggil apa? Inguh, macam budak lah kita kata. Budak, dia inguh dia tak lap. Jadi, hinguh dia tu jadi macam keping gitu. Macam keping dah. Tu dia boleh menghalang air. Tapi orang tua tak ada lah hinguh gitu. Tapi nak ceritanya, yang mana sunat gosok di hadapan hidung masa kita basuh muka ni, di hadapan hidung tu memang tidak ada sebarang benda yang boleh menghalang rata air. Benda tadilah hinguh yang kering yang menyebabkan jadi berkuping, dia panggil. Berkuping, berkeping gitulah. Mana di hadapan hidung tu bersih molek, masa berwuduk sunat gosok di hadapan hidung. Ini perkara yang disunatkan. Sunat gosok. Jangan, ni kena jaga pula sidang pendengar. Jangan gigahar. Faham tak gahar? Sunat gosok tepi mata sebelah dalam, sebelah luar, mata kanan, mata kiri. Sunat gosok di hadapan hidung. Hak ni nak jaga-jaga saja. Tapi jangan pula jadi berlebihan. Ada yang berlebihan ketika gosok tepi mata tu sampai ke biji mata pun digosok juga. Merah biji mata. Hak tu makruh. Seumpama tu. Mudarat mata dia buat gitu. Jatuh hukum haram sidang pendengar.
Kan ada ni. Sekarang sunat kita gosok tepi mata, belah dalam, belah luar. Tapi gosok biasa je. Gosok di hadapan hidung, gosok biasa je sidang pendengar. Jangan ni dia gosok tepi mata, gosok hadapan hidung, mata jadi merah, hidung jadi merah. Tu makruh sidang pendengar. Ada buat kerja gitu. Ni biasa dilakukan oleh orang yang diuji dengan penyakit waswas. Diuji dengan penyakit waswas. Dia basuh muka tu, apabila disebut kata kena jaga tepi mata sebelah dalam belah luar, hadapan hidung kena jaga. Disunatkan gosok ketika berwuduk, jaga. Bukan sampai ke mana ni? Gahar gosok gonyoh sampai ke merah mata, merah telinga. Tu ada soalan, kalau masa wuduk hidung hembuskan air tu sunat ke ustaz? Tu kita sudah bicara dahulu, sunat istinsar, sunat serong air ke dalam hidung dan sunat hembus keluar. Tu kita bicara dah dahulu. Sekarang ni kita bicara hak muka ni. Kita bicara hak muka. Maknanya bukan ni soalan ni hak berkait ni kita bicara lepas. Ketika kita masuk ke air ke dalam hidung, memang kita sunat hembuskan air tu keluar kembali. Dia panggil istinsar. Kita bicara dahulu 2 minggu dah berkait dengan berkomor-komor memasukkan air ke dalam hidung serta menghembuskan air keluar daripada hidung. Sebab itulah pengajian kita di Mani FM ni, Talaki Safinatun Najah ni, kita sama-samalah. Kita sama-sama jaga istiqamah. InsyaAllah sebelah saya akan usahakan jaga istiqamah. Dan sidang pendengar pun samalah, jaga istiqamah. Maknanya pembicaraan yang terdahulu kita dapat mengikuti. Jadi pada ni nak jagalah. Sebab kita tambahlah. Jadi kita jadi soal benda yang perkara yang sudah dibicarakan terdahulu. Ini termasuk satu soalan lagi ni. Ustaz nak tanya, betul ke ambil wuduk niat bermula 3 basuh tangan? Mohon pencerahan Ustaz. Saya ada dengar Ustaz live dalam TikTok dia kata. Tu samalah tu, kita dahulu masa membicarakan permulaan sunat wuduk, membasuh pergelangan tangan, sunat kita berniat sebagai basuh tangan sebagai wuduk. Niat 3 basuh muka tu, itu fardu wuduk yang pertama. Niat sunat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Sebab membasuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor-komor serta masuk ke dalam hidungnya dibuat sebelum kita basuh muka serta berniat fardu wuduk. Jadi waktu buat sebelum basuh muka, disunatkan kita niat basuh tangan tu sebagai wuduk. Tu je lah. Itu pun samalah tu. Sudah bicara hak di permulaan bicara sunat wuduk. Sebab minggu ni minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7 tangguh kitab Safinatun Najah kerana nak fokus kepada yang disunatkan. Jadi usahakanlah sama-sama jaga istiqamah. Kita boleh jalan susun satu-satu. Tak jadi berulang lah. Kalau tanya pula apa akan datang, apakah yang terdahulu, jadi akan berulang. Usahakan jaga istiqamah. Sebab yalah, kita boleh belajar ni pun alhamdulillah. Macam sebut tadi, kalaulah tak dapat mengikuti pada masa live, masih lagi ada FB Mani FM, boleh ikuti. Mana kita ikut istiqamah, kemudian kita ada catatan. Sebab apa? Sebab mana ni? Kena ada catatan. Sebab ni hak amalan kita dah ni. Wuduk ni amalan kita. Hak tetap tiap-tiap hari ni. Amalan kita berapa kali sehari kita berwuduk ni. Kita biar ilmu tu kemah molek dengan kita istiqamah belajar, serta kita ada catatan kita sendiri. Ada catatan sendiri. Jadi hak berkait dengan jaga tepi mata sebelah dalam sebelah luar,
Jaga hadapan hidung ni bukan sampai ke peringkat kita gahar jadi merah, itu hukumnya adalah makruh. Tapi yang diuji dengan penyakit waswas, itu kena berobat lah. Hak diuji dengan penyakit waswas ni kena berobat. Berobat secara moden, hospital, dan berobat secara tradisional. Berobat belaka lah. Cara moden dan juga cara tradisional. Ni ada soalan satu lagi tambahan ni. Ustaz, dalam TikTok, 2 niat membasuh tangan, 2 untuk niat sunat membasuh tangan. Niat wuduk wajib semasa membasuh muka. Sama macam tadi lah. Ada 2 niat. Niat ketika membasuh pergelangan tangan tu sunat. Niat ketika membasuh muka tu itu fardu wuduk yang pertama. Gitu je lah. Jadi orang yang diuji dengan waswas macam sebut tadilah. Jangan biarkan. Kita kena berobat. Dia penyakit ni apabila kita biarkan, dia akan jadi parah. Jadi parah ni nak berobat jadi agak sukar lah. Sebab tu kalau kita tengok keluarga kita, nampak, kamu ni, wuduk kamu ni nampak lama ni. Padat ni mandi wajib kamu ni lama. Contoh, kamu ni masa takbiratul ihram, kenapa berulang kali takbir ni? Kamu ni membaca Fatihah, saya terdengar kamu baca Fatihah ni kenapa satu-satu ayat kamu baca, kemudian kamu undur balik, kamu baca, kemudian kamu undur balik. Tu kena, mana kita kena ajar molek ke dia. Ajar, jangan biarkan seumpamanya, jangan biarkan. Tapi pekat permulaan tu tak perlulah kata nak berobat apa, tapi kita kena pegang lalu dah. Kita ilmu molek ke dia dalam bab pekoh ni macam mana pada ni. Tu kena pada ilmu. Tapi kalau dah lama baru kita nak berobat, tu kena berobat lah. Macam mana cara moden ataupun cara tradisional. Sedang pengguna kena ingat, waswas ni daripada syaitan, dan kita semua maklum, kalau perkara tu daripada syaitan, akhirnya merosakkan agama. Bukan akhirnya merosakkan agama. Ketika waswas tu pun sudah merosakkan agama. Ketika waswas tu pun sudah merosakkan agama. Bukan akhirnya. Dah waswas daripada syaitan ke waswas daripada malaikat? Ada tak? Dengar orang mengajar waswas daripada malaikat? Tak ada. Waswas daripada syaitan. Bila waswas daripada syaitan, bukan kata waswas akan bawa pada kerosakan. Tengah waswas tu pun rosak dah. Kena jaga-jaga waktunya. Kena jaga-jaga. Kemudian, ketika kita membasuh muka, kalaulah janggut tu panjang, bila janggut tu panjang, maka sunat selati. Kalau janggut tu nipis, dia kena selatilah untuk meratakan air di dalam janggut dan di kulit tempat janggut tumbuh. Kalau janggut tu nipis. Bicara dahulu ketika membasuh muka, kalau janggut tu nipis, dia wajib menyampaikan air kepada sebelah dalam janggut nipis dan kulit di bawahnya. Kalau janggut tu tebal, hanya sebelah luar sahaja, kemudian sunat selati. Sunat selati janggut. Ini kita nak pergi kepada janggut yang tebal. Sedang pendengar, nipis tebal ni, kalau nipis ni, kalau kita duduk dengan dia, masa bercakap, nampak kulit dagu, itu janggut nipis. Tak nampak kulit dagu, itu janggut tebal. Dia gitu. Tu nak tahu nipis tebal tu macam mana. Nipis macam mana, tebal macam mana janggut. Nipis ni, kita bercakap dengan dia, kita boleh nampak lagi lah kulit bawah dagu dia tu. Kalau janggut tebal, kita bercakap dengan dia, dalam jarak kita bercakap tu lah. Mana kulit di bawah dagu dia tu tak nampak dah tu tebal. Kita pergi pada janggut yang tebal.
Bila janggut tu tebal, sunat menyelati. Menyelati. Apa menyelati? Dengan bahawa ambil air segenggam, kemudian masukkan sebelah di bawah dagu tu, kemudian selati daripada sebelah bawah. Dari sebelah bawah. Ni sama juga ni kalau yang mengikuti live FB boleh nampak lah. Boleh nampak macam mana cara menyelati. Dia gini. Kita selati janggut ni, janggut tebal, sunat. Kita selati warna pun sunat. Kita tonyoh kok mana pun dengan jari kita, dapat pahala sunat. Sunat ni, sunat selati. Sunat. Ini kan dia panggil apa? Selati. Selati janggut. Dia panggil apa? Selati janggut. Kalau janggut tu tebal, kalau kita tidak selati, air memang tak wajib air sampai ke dalam. Tapi kalau tidak selati, hukumnya makruh. Hak ni hak janggut tebal. Kalau janggut nipis, dia kena sampai ke dalam. Hak janggut saya ni tak tahulah. Panggil nipis ke panggil tebal. Berhenti sekejap hak selati tu. Ada satu soalan ni. Kalau ada tahi mata yang lembab-lembab tu guana pula. Lepas wuduk siap-siap. Tekan sikit tepi mata ada putih-putih. Kena wuduk semula ke tak? Dia gini. Dia jangan ada jirim zat tahi mata. Jirim zat tahi mata itulah yang menyebabkan terhalang air. Ada ni. Kemudian apabila jirim zat tu sudah hilang, kadang-kadang dia jadi lembek. Dia jadi hak keras tu jadi lembek. Kita kena pastikan hilang hak tahi mata hak lembek tu. Sebab kawasan tahi mata hak lembek tu, dia boleh merubahkan sifat air. Tahi mata tu tak najis. Faham tak ni? Tahi mata tu tak najis. Memang tak najis tahi mata ni. Kotor. Tahi mata tak najis. Tahi hidung tak najis. Dia kotor. Tapi boleh menyebabkan berubah sifat air di tempat tahi mata tu dengan cemar yang suci dia panggil. Tahi mata tu kotoran yang suci. Bukan kotoran yang najis. Dia boleh merubahkan air. Sebab itulah kalau kita memang sebelah pagi, hak tu betul-betul kita kena pastikan hak tepi mata. Hak sebelah pagi ni biasa berlaku sebelah pagi lah ni. Memang diwajibkan. Yang tadi sedang pendengar sunat amati jaga-jaga tepi mata ni. Sunat amati jaga-jaga tepi mata ni sidang pendengar. Hak tak ada apa-apa. Hak tak ada apa-apa. Di tepi mata tu tengah hari tak ada apa-apa. Adapun kalau sebelah pagi, di tepi mata tu memang ada tahi mata, hak tu wajib kena hilangkan. Sebab yang pertama, dia boleh menghalang air rata. Yang kedua, tahi mata tu akan jadi lembek. Dia boleh merubahkan sifat air. Tu kena jagalah tunya. Kalau hak ada tahi mata, hak tu wajib kena jaga-jaga tepi mata. Habis. Kita pergi kepada selati janggut. Kita sudah di penghujung ni. Jadi untuk pembicaraan pakaian disunatkan ketika membasuh muka ni, tak susah lagi lah ni. Tak susah lagi hak berkaitan pakaian disunat ketika membasuh muka. Mana untuk insyaAllah akan datang, akan sama baliklah hak masalah menyelati ni. Jadi kita ambil air, kita selati ni disunatkan, kita disunatkan menggunakan tangan kanan. Kita menggunakan tangan kanan dan kita selati daripada pihak bawah janggut. Pihak bawah janggut serta kita ceraikan jari kita. Air yang kita gunakan untuk selati janggut, air yang lain daripada air yang kita gunakan ketika membasuh muka. Disunatkan seumpama tu. Ni pun di penghujung sangat ni sedang pendengar ni. Mungkin saya cerita ni pun agak tergantung ni. Selati janggut ni sebagaimana Nabi SAW
Kana iza tawadda'a akhaza kaffan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanakihi fakhallala bihi lihyatahu. Wa qala hakaza amarani rabbi. Nabi SAW berwuduk, Nabi ambil air segenggam, Nabi masuk belah bawah, kemudian Nabi pun menyelati akan janggut Nabi SAW. Nabi pun bersabda demikianlah, memerintah akan daku oleh Tuhan aku, kata Nabi SAW. Ambil air yang lain, masuk bawah janggut, kita pun selati daripada sebelah bawah 3 kali. Itu nanti insyaAllah. Setelah akan datang, saya akan sambung pembicaraan berkaitan dengan sunat menyelati janggut yang tebal. Sunat menyelati janggut yang tebal. Menyelati itu macam mana cara yang afdal. Macam mana cara menyelati janggut lelaki yang tebal, yang hukumnya sunat, tidak menyelati hukumnya makruh. Macam mana cara yang afdal ketika menyelati janggut laki-laki yang tebal. InsyaAllah saya akan sambung di pembicaraan pengajian di minggu hadapan lah, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah, moga Allah Ta'ala beri kita masa untuk kita mengikuti pengajian. Allah Ta'ala beri kita istiqamah lah dalam, macam sebut tadi, istiqamah dalam pengajian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala matikan kita di dalam ilmu dan aman. Mati dalam ilmu, mati dalam aman. Kita belajar insya-Allah daripada buayang hinggalah kepada liang lahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.